أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقه في الدين رواه البخاري ومسلم أما بعد فيا أيها المسلمين والمسلمات أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang berusaha, tuan pengerusi, tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan siap, para ahli jawatan kuasa masjid, para muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa mengurniakan kepada kita kekuatan untuk kita beristiqamah di atas keimanan terhadap agama Islam yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita hanya dimatikan Allah di dalam agama Islam ini, dan mudah-mudahan di pengakhiran kehidupan kita dapatlah kita menyebutkan kalimah tauhid la ilaha illallah. Muslimin muslimat rahimakumullah, sebelum saya meneruskan perbahasan tafsir Al-Quran pada malam ini, marilah kita bersama-sama membaca Sayyidul Istighfar, terutama bagi mereka yang lupa membacanya selepas daripada asar pada waktu petang tadi. Marilah kita bersama-sama membacanya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca Sayyidul Istighfar pada waktu pagi dan yakin dengan apa yang dibacanya, memahami apa yang dibacanya, yakni dia meyakini bahawa hanya Allah Subhanahu wa taala Rabb yang paling hebat. Walaupun banyak dosa kita kepada Allah, namun nikmat Allah tidak pernah padam daripada kehidupan kita, dan kita meyakini bahawa hanya Allah sahaja yang mengampunkan dosa-dosa kita, maka kata Nabi, sekiranya dia mati pada hari itu, dia akan masuk ke dalam syurga. Dan barang siapa yang membacanya pada waktu petang dan dia mati pada malam itu, kata Nabi, dia akan masuk ke dalam syurga. Masya Allah, amalan yang sangat ringan dan ringkas, namun memiliki fadilat kelebihan yang sangat besar. Jangan ditinggalkan amalan Sayyidul Istighfar ini, ikhlas semata-mata kerana mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat rahimakumullah, kita sambung pengajian tafsir kita, masih lagi membicarakan tentang surah Abasa, surah yang menceritakan tentang Abdullah bin Ummi Maktum
seorang sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang buta, dan Allah Subhanahu wa taala telah menegur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana sedikit perbuatan baginda yang dilakukan terhadap Abdullah bin Ummi Maktum. Dan hikmah surah ini diturunkan ialah nak menunjukkan kepada kita bahawa Al-Quran itu datang daripada Allah. Al-Quran itu bukanlah ciptaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana jika sekiranya Al-Quran itu adalah ciptaan baginda, tentulah tidak akan ada ayat-ayat yang menegur perbuatan dan tindakan baginda di dalam Al-Quran. Tapi kerana Al-Quran itu datang daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menegur bahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah sendiri pun Allah tegur dengan cara yang terbaik, sebagaimana yang Allah lakukan di dalam surah Abasa. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita bersama-sama membaca ayat yang ke-17 sehingga ayat yang ke-23. Saya akan bacakan dahulu dan muslimin muslimat mengikutinya. Mudah-mudahan kita mendapat ganjaran sebagaimana yang disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu huruf mendapat 10 ganjaran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 17. Qutilal insanu ma akfarah. Min ayyi syai'in khalaqah. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Summa as-sabila yassarah. Summa amatahu fa'aqbarah. Summa idza syaa'a ansyarah. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Kita baca Quran, kemudian kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian kita berdoa dengan apa-apa doa, maka doa kita akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kelebihan apabila kita membaca Al-Quran. Jangan lupa tu, maksudnya amalkanlah. Bila baca qul huwallahu ahad, habis baca qul huwallahu ahad, kita tutup dengan kafaratul majlis. Bukan tutup, kita baca kafaratul majlis, tasbih kafarah tu, kemudian kita berdoa. Nabi kata doa itu akan dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kan nak saat-saat makbul doa, betul tak? Terutama hari Jumaat, ramai manusia mencari saat kemakbulan doa pada hari Jumaat. Tapi susah nak cari itu, sebab waktunya di antara selepas asar sehingga maghrib, tak tahu bila, betul tak? Tapi dengan kita membaca ayat Al-Quran, kita baca kafaratul majlis, kemudian kita berdoa, Nabi kata doa itu akan makbul. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, saya teruskan dengan perbahasan tafsir Al-Quran bagi ayat yang ke-17 hingga ayat yang ke-23. Kalau nak hafal, kita boleh hafal dia punya bab-bab. Untuk ayat 17 sampai ayat 23 dia satu cerita. Kalau senang nak hafal, kalau nak hafal Quran ni, ayat surah-surah yang juzuk yang ni juzuk 30 ni, kalau kita nak hafal, kita beli Al-Quran yang seperti Al-Quran Al-Muyassar, ataupun kalau yang di tangan saya ni Al-Quran tafsir
hidayatul insan. Hidayatul insan, jadi dia akan letak bab-bab. Dia ikut bab-bab. Kan macam yang ni ayat 17 sampai ayat 23 dia satu bab. Jadi kita hafal ikut bab-bab tu. Baru senang kita nak menghafal. Senang kita nak susul. Jadi bila kita baca dalam solat, dia tak tergantung lah kalau kita berhenti tu. Kan kalau kita contohnya abasa ni kita nak potong kepada beberapa. Di sini abasa dia dipotong kepada 4, ada 1, 2, 3, dipotong kepada 3, 4 bahagian. Dipotong surah abasa tu dipotong kepada 4 bahagian. Maksudnya kita boleh baca ikut 1 bahagian. Maksudnya kalau kita solat, kita boleh baca 4 bahagian ini dalam 4 rakaat solat sunat. Kan habis satu surah abasa. Jadi kita tak potong dia ikut dan suka-suka kita. Dia cerita dia jadi tergantung. Kan cerita dia jadi tergantung. Jadi pada ayat yang ke-17 Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa kutilal insanu ma akfarah. Maksudnya celakalah manusia. Kutil juga boleh diterjemahkan dengan maksud terbunuhlah manusia tu. Baik matilah. Macam itulah istilah dia. Kan baik matilah manusia tu. Celakalah manusia. Manusia mana yang celaka ni? Iaitu orang-orang kafir. Maka Allah bagi amaran kepada orang-orang kafir, mereka adalah manusia yang celaka. Ma akfarah, alangkah kufurnya dia. Maksudnya kepada nikmat Allah, dan alangkah kerasnya penentangannya kepada kebenaran setelah jelas. Padahal siapakah dia? Siapa dia tu orang kafir tu? Siapa dia? Yang nak menongkat langit sangat tu siapa? Padahal dah jelas kebenaran. Dia dah tengok kelebihan Islam. Kita tengok di dunia sekarang ni, bahkan pertubuhan dunia apa tu saya lupa dah, yang mengiktiraf Islam agama yang paling aman di dunia. Dia dah iktiraf Islam ni agama yang paling aman di dunia. Tetapi Islam juga, umat Islam jugalah yang dikaitkan dengan terorisnya, kan? Betul tak? Nampak? Jadi Allah tegur mereka, orang kafir ni. Allah kata, celaka sungguh kamu ni. Kepada nikmat Allah mana lagi yang kamu nak dustakan? Sedangkan kamu tu siapa? Dia hanyalah makhluk yang diciptakan paling lemah. Kamu tu adalah makhluk yang Allah ciptakan paling lemah. Allah menciptakan kamu. Pada ayat yang di bawah tu nanti Allah akan terangkan, kita akan dengar penerangan bahawa manusia itu dicipta daripada air yang hina. Lalu Allah menentukan fasa-fasa kejadiannya dan menyempurnakannya. Tak ada pun kemuliaan bagi kamu seorang manusia kerana kamu diciptakan daripada air yang hina, air mani. Betul tak? Kemudian diciptakan pula di tempat yang kita faham-faham lah, di tempat yang mana tu kan. Keluar pun daripada jalan yang sama keluarnya air kencing, sama je. Kalau orang lelaki punya kan, itulah jalan yang sama keluarnya air kencing, sama je. Masa Allah nak bagi tahu, bukan maksud di situ Allah nak menghina manusia ciptaan dia, tidak. Tapi nak bagi ingat, aku cipta kamu daripada sudut yang sangat lemah. Tiba-tiba bila aku bagikan kepada kamu nafas, kuasa, harta, keduniaan ni, kamu jadi orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu tak nak taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah tanya lagi, min ayyi syai'in khalaqah. Ayat tu dalam bentuk tanda soal. Tapi Tok Imam masa jadi imam dia tak baca lah dalam bentuk tanda soal, kan terkejut pula kita kan. Betul tak? Min ayyi syai'in khalaqah. Tuan-tuan pakat terkejut belakang. Tok Imam dia tak baca dalam bentuk tanda tanya. Tapi ayat tu dalam bentuk tanda tanya. Min ayyi syai'in khalaqah. Maksudnya daripada apakah dia, yakni Allah menciptakannya. Allah Subhanahu wa ta'ala tanya kepada kita ni, kepada manusia, terutama orang kafir, kamu tu diciptakan daripada apa? Kemudian Allah simpan kamu di dalam rahim ibu, betul tak? Dalam masa 120 hari, 40 hari menjadi seketul darah,
40 hari menjadi seketul daging, 40 hari dibalut dibalut dengan dibentuk dalam bentuk tulang, 120 hari duduk dalam tu. Kemudian sempurnalah kejadian kamu sebagai seorang bayi, kan, janin, bukan bayi, sebagai janin dalam tu. Bentuknya pun kalau kita tengok gambar tu nak sama dengan ayam pun sama. Kalau tengok telur ayam dengan manusia dalam rahim tu lebih kurang je, ya. Tapi bila kamu keluar, kamu pegang kekuasaan, kamu pegang terampuk pemerintahan, kamu ada harta, kamu ada duit, kamu ada pangkat, kamu ada kebesaran. Bahkan bukan sahaja kamu ada kebesaran, walaupun kamu miskin, tetapi kamu ada nyawa, kamu rasa badan kamu kuat, kamu jadi sombong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu lawan rasul-rasul, kamu tak nak terima rasul, kamu tak nak ikut petunjuk aku ajar kepada kamu cara untuk kamu sembah aku, kamu tolak, kamu buat cara menyembah mengikut kepala otak kamu. Muslimin muslimat rahimakumullah. Sebab itu Allah tanya kepada kita, min ayyi syai'in khalaqah. Allah ciptakan kamu daripada apa? Dia ciptakan kamu daripada apa? Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Itu ayat penyata. Bila Allah tanya, Allah bagi jawapannya sekali. Tak tunggu manusia terpotong kanting. Sebab ada manusia bila ditanya begitu, dia tak terasa apa-apa pun. Allah cerita, Allah buat ayat penyata di situ, min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Kamu diciptakan daripada setetes mani, dia menciptakannya lalu menentukannya. Maksudnya, yang dimaksud dengan menentukannya ialah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan fasa-fasa kejadiannya, daripada mani menjadi segumpal darah, lalu menjadi segumpal daging. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat. Dalam hadis yang sahih, Allah perintahkan malaikat. Allah kata apa? Wahai malaikat, tulis. Kan, tulis. Apa yang ditulis oleh malaikat? Di antara yang ditulis oleh malaikat ialah umurnya. Tulis umur dia sampai berapa. Umurnya 2 hari. 2 hari keluar, mati. Umurnya 70 tahun. 70 tahun keluar, mati. Umur Fir'aun tu katanya lebih kurang 46 tahun yang mati tu, kan. Yang lawan Nabi Musa alaihi salam tu katanya umurnya 46. Betul tak? Yang saya baca lah tuan-tuan, kan. Katanya umur 46 tahun. 46 tahun mati ya. Walau hebat macam mana pun Fir'aun tu tak pernah sakit sekalipun, betul tak? Tak pernah sakit, pening kepala pun tak ada, sakit perut pun tak pernah. Allah bagi nikmat pada sehingga dia rasa sombong. Sebab itu kita ni kalau jarang-jarang sakit, jangan sombong juga. Takut juga, kan. Tak sihat, memanjang, betul tak? Takut, kan. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja pun sakit, betul tak? Nabi Muhammad kekasih Allah tu pun ada sakit. Tiba-tiba kita sihat, memanjang, takut juga. Kena doa pada Allah, ya Allah, mudah-mudahan kesihatan ini bukanlah satu kita panggil apa, kalau orang kafir, kalau orang kafir dia dapat istidraj, kan? Istidraj. Orang kafir ni Allah bagi dia senang, bagi umur dia panjang, bagi dia sihat, kan, namanya istidraj. Nikmat yang Allah tak redha. Allah bagi tapi tak redha. Kita takut juga. Tiba-tiba yang kita dapat nikmat-nikmat tu benda yang Allah tak redha, betul tak? Nikmat sihat tu nikmat, tapi kalau Allah tak redha, tak ada guna. Kerana kesakitan itu menghapuskan dosa, kan, kesakitan. Sehingga Nabi kata, walaupun kamu tercucuk duri sekalipun, tapi dengan syarat kita bersyukurlah. Jangan lepas tercucuk diri tu kita sumpah duri tu kita sumpah seranah, kita maki hamun, tak adalah dapat pahalanya. Kan, dia ada syarat. Terlanggar nak keluar daripada masjid ni, tuan-tuan, mata duk mandang telefon, kan, terpelecuk dekat tangga tu. Keluar habis maki hamun, tak guna AJK masjid buat tangga. Macam tuan-tuan marah kat AJK masjid, tak dapat pahala. Dengan syarat sesuatu yang berlaku pada kita itu kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala.
terpelecuk, terjatuh ke, kemalangan ke kan. Baru ni saya nampak budak muda Kemalangan jatuh seorang-seorang dia tu. Kita pun pergi dekat dia, kita kata baca dia, ya Halim, ya Alim, ya Ali, ya Azim, ya Halim, ya Alim, ya Ali, ya Azim. Saya suruh dia baca tuan-tuan. Mudah-mudahan dia tak marah, dia tak nampak dia marah pula saya suruh baca tu kan. Sebab ada masa kita belajar pondok dulu tuan-tuan, tok guru ajar, dia kata kalau berasa sakit dia suruh baca ya Halim, ya Alim, ya Ali, ya Azim. 4 nama Allah tu. Dia suruh kalau kita rasa sakit, kan, tengok rasa berdenyut-denyut ke kat mana-mana kan, baca ya Halim, ya Alim, ya Ali, ya Azim. Iyalah daripada kita duduk mengarut, aduh sakitnya ya Allah, apalah aku seorang je dapat sakit ni, orang lain sihat, tak dapat pahala, tak dapat apa-apa lah, betul lah. Daripada duduk mengarut, bacalah zikir-zikir apa pun boleh sebenarnya, bacalah. Nak sebut nama ya Allah, sakitnya ya Allah, ya Allah. Bila dah jatuh tu saya boleh hajar benda tu je lah tuan-tuan pada dia. Alhamdulillah tak ada cedera parah apa kan. Tapi menggelupur juga mula-mula, kita nak sentuh pun tak berani, risau tuan-tuan. Jadi hati-hatilah ketika memandu muslimin muslimat rahimakumullah. Jalan lurus tu, saya cerita ni jalan lurus, bukan jalan bengkok dia jatuh. Kami pun heran macam mana dia boleh jatuh. Rupa-rupanya dah berpuluh rasanya kesan-kesan motosikal jatuh situ. Tuan-tuan tahu di mana kawasan dia? Belakang Kilang Arak. Belakang Kilang Arak di Shah Alam tu lah. Kan belakang Kilang Arak tu dia ada jalan nak masuk naik tu kan. Kalau siapa-siapa yang pernah lalu kan, dia akan lalu kawasan yang Petronas yang ada NGV tu. Belakang Kilang Arak tu banyak tuan-tuan kesan-kesan. Tempat tu pun gelap, tak ada lampu. Jadi hati-hatilah di dalam memandu, insya-Allah. Memandulah mengikut akal, jangan mengikut nafsu, insya-Allah. Mudah-mudahan. Yalah orang kata, ustaz saya memandu baik dah ustaz, orang langgar saya, bukan saya langgar orang. Begitulah. Nampak macam mana qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala mendahului penciptaan manusia. Allah dah kata qada, Nabi kata qada dan qadar Allah mendahului penciptaan manusia 50,000 tahun. Sebelum Allah ciptakan kita, sebelum Allah ciptakan manusia, qada dan qadar dia telah Allah tetapkan 50,000 tahun sebelumnya. Tapi kita tak tahulah qada dan qadar kita apa, betul tak? Kadang kau bawa motor laju-laju, kau widi tengah-tengah jalan sibuk-sibuk, memang cari penyakit, itulah qada dan qadar kau. Muslimin muslimat rahimakumullah. Masya Allah kan, seronok kalau kita belajar hadis-hadis Nabi SAW, kerana ia berkenaan dengan kehidupan. Bahkan Al-Quran juga menceritakan tentang kehidupan kita. Maka Allah kata di situ, kamu diciptakan daripada setetes mani, dia menciptakan kamu, lalu dia menentukan akan umur kamu, kemudian rezeki. Tapi salah konsep bila orang kata rezeki yang secupak takkan jadi segantang, itu konsep yang salah. Jangan pegang konsep tu. Rezeki yang secupak takkan jadi segantang, tu salah konsep tu. Kita kena usahalah rezeki yang secupak nak jadi segantang, betul tak? Kena usaha dulu. Dah usaha pun tak jadi, itu lain cerita. Itu lain cerita. Yang penting usaha dulu. Sebab konsep kita ialah konsep usaha, doa dan tawakal. Betul kan? Dia punya susunan kan? Usaha, doa, tawakal. Kerana Nabi kata, sekiranya kamu bertawakal, maka kamu seperti burung yang terbang keluar daripada sarangnya pada waktu pagi dengan perut yang kosong, dan pulang ke sarangnya pada waktu petang dengan perut yang kenyang. Itu tawakal. Nabi kata tawakal sehingga begitu. Tapi ingat, bukan tawakal saja, kena usaha, kena doa, barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyambung lagi firman Allah pada ayat yang ke-20, thumma sabila yassara, kemudian jalannya dia mudahkan. Maksudnya memudahkan jalan, maksudnya memudahkan kelahirannya,
atau memberikan persediaan kepadanya untuk menjalani jalan yang benar atau jalan yang sesat. Maksud bagi thummas sabila yassarah, kemudian Allah memudahkan jalan itu, iaitu yang pertama memudahkan jalan dengan maksud lahir. Kan ada yang mudah lahir ikut pintu biasa, ada yang tak nak ikut pintu biasa, dia nak keluar ikut tingkap, scissor lah mak dia, betul tak? Anak saya 6 orang, yang terakhir 2 orang, dua perempuan pula tu, tak nak ikut biasa, dia nak kena ikut perut juga. Dia nak kena scissor juga. Dah terbalik apa ni, doktor kata anak awak dah melintang ni, betulkan di bidan betul kan? Dah betul, pergi hospital tuan-tuan, dia melintang lagi. Perempuan nak keluar tuan-tuan kan. Dua perempuan, bila keluar memang handal sungguh. Dia tak nak, dia tak suka je ikut pintu, dia ikut tingkap. Nampak? Itu saya buat lawak tuan-tuan, dia tak ada kena-mengena dengan agama tu. Jadi yang keluar ikut tingkap ni memang handal dia ustaz dia. Tak ada kena-mengena pun. Yang nak cerita, ada yang tak nak keluar ikut jalan biasa, dia nak keluar ikut tingkap, scissor. Seksa perempuan scissor ni, muslimin muslimat rahimakumullah. Bapak-bapak ni kena tahu kan, kalau isteri kena scissor tu kena jaga betul-betul lah kan. Sebab yelah, perutnya bedah kan, perutnya dibelah. Bayangkan nak keluar ikut bawah pusat tu kan. Parutnya ada sampai sekarang, betul tak? Parutnya ada sampai sekarang. Jadi berkasih sayanglah dengan isteri yang Allah Subhanahu wa taala dah jodohkan dengan kita itu. Baik, muslimin muslimat rahimakumullah. Ataupun tafsir bagi Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan jalannya itu ialah maksudnya mempermudahkan dia untuk menjalani jalan yang benar ataupun jalan yang sesat. Na'udzubillah min dzalik. Kalau Allah mempermudahkan kita untuk menjalani jalan yang benar, alhamdulillah. Tapi kalau Allah mempermudahkan kita untuk menjalani jalan yang sesat, na'udzubillah min dzalik. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jauhkanlah aku daripada perkara-perkara yang sesat. Kan? Macam kita berdoa lah, di antara doa yang kita perlu baca, Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, akfina bihalalika an haramika. Ikfina, kalau sama Allahumma kfina, kalau berhenti Allahumma ikfina bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupkanlah aku dengan perkara yang halal. Ya, ikfina bihalalika an haramika. Cukupkanlah aku dengan perkara, dengan rezeki, dengan apa-apa sahajalah yang berkenaan dunia ini yang halal daripada yang haram. Hafal doa tu, muslimin muslimat rahimakumullah. Wa aghnina bifadlika amman siwak. Dan kayakanlah aku ya Allah, kayakanlah kami. Wa aghnina, kayakanlah kami dengan apa-apa sahaja kelebihanmu ya Allah. Perkara-perkara yang mendatangkan kebaikan dan kebajikan daripadamu, kau kayakanlah kami. Amman siwak, mengikut sesiapa yang engkau kehendaki. Siapa yang Allah nak bagi, Allah akan bagi, betul tak? Mudah-mudahan kita termasuk dalam tu lah. Mudah-mudahan. Itu di antara doa yang kita perlu baca. Jangan baca doa yang doa yang apa ni, duha tu. Doa duha tu kena ubah sikit. Doa duha tu tak tepat. Doa tu pun bukan Nabi yang baca pun, itu doa ciptaan kan. Apa doa duha yang tak boleh tu saya selalu ulang, saya nak ingatkan. Sebab kita kan selalu rajin solat duha, betul tak? Tapi doa duha tu kena ubah sikit. Ada bahagian yang kena ubah. Yang mana kena ubah tu? Wa in kana haraman fatahhirhu. Ya Allah, sekiranya rezeki itu haram, maka engkau sucikanlah. Mana boleh, yang haram tetap haram. Ada hadis Nabi kata apa? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Halal itu jelas, haram pun jelas. Jelas dah. Yang halal jelas, yang haram jelas. Tiba-tiba kita minta doa, ya Allah, wa in kana haraman fatahhirhu. Kalau rezeki itu haram, engkau sucikanlah. Mana boleh. Ia berlawanan dengan doa yang sahih tadi, yang saya baca tadi, doa Nabi tadi.
Allahumma kfina bihalalika an haramika. Ya Allah, engkau cukupkanlah kami dengan perkara yang halal, jangan perkara yang haram. Tiba-tiba kita kata apa? Ya Allah, kalau rezeki ni haram, kau sucikanlah ya. Seronoklah orang tikam nombor ekor kan. Dapat 30,000 solat duha, letak 30,000 depan sejadah, lepas tu doa, ya Allah, sekiranya rezeki ini haram, engkau sucikanlah. Mana boleh begitu? Dia kena ubah. Doa tu kena ubah sikit. Sebab dia bukan doa Nabi ya, jadi dia boleh ubah. Macam mana nak ubah? Wa in kana haraman faba'idhu, faba'indal habulat, faba'idhu. Sekiranya rezeki ini haram, maka engkau jauhkanlah ya Allah. Baru betul. Kalau rezeki ni haram, kau jauhkan. Kalau rezeki ni halal, engkau dekatkan, permudahkan. Kan? Kita sebab wa in kana haraman fatahhiru. Dia ikut lagu nasyid. Nasyid dia peduli apa? Yang penting orang beli album dia, betul tak? Kita duk beramal benda yang tak betul ni. Sekiranya rezeki ni haram ya Allah, engkau sucikanlah. Seronok gitu. Kan Allah Subhanahu wa taala dah kata haram-haram, mana boleh suci kan? Benda yang haram tetap haram, benda yang halal tetap halal. Tetapi oleh kerana doa tadi dia berlawanan dengan hadis yang sahih yang saya baca tadi, maka kita kena tukar tuan-tuan. Saya ulang sekali lagi ya. Wa in kana haraman fatahhirhu tu tukar dengan wa in kana haraman faba'idhu. Sekiranya rezeki itu haram, maka engkau jauhkanlah daripada kami ya Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Baik, jadi mudah-mudahan Allah mempermudahkan kita ke arah jalan yang lurus, bukan jalan yang sesat. Kemudian Allah menyambung firman-Nya, thumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah mematikannya lalu menguburkannya. yakni Allah Subhanahu wa taala memuliakannya dengan menguburkannya dan tidak menjadikannya seperti makhluk yang lain yang jasadnya tidak dikubur. Selagi mampu kita akan dikuburkan dengan cara baik, betul tak? Kecuali yang mati di dalam lautan, kecuali yang mati di dalam letupan, hancur lebur, tak boleh nak kubur, tu lain cerita. Tapi kalau matinya macam biasa, masih lagi boleh dikuburkan, maka Allah kata di dalam ayat ini, thumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian kamu mati dan kamu dikuburkan. Kan, kita dikuburkan. Muslimin muslimat rahimakumullah, di antara amalan-amalan yang boleh membantu kita di dalam kubur nanti ialah membaca surah Al-Mulk. Betul tak? Membaca surah Al-Mulk, 30 ayat. Ada 30 ayat di dalam Al-Quran. Barang siapa yang membacanya, Nabi kata dia akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Al-Mulk. Ada 30 ayat. Kalau nak hafal hari ini, hafal satu ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Satu ayat tu bacalah. Solat Zuhur baca ayat tu, rakaat pertama, rakaat yang kedua. Solat Asar baca ayat tu, rakaat yang pertama, rakaat yang kedua. Solat Maghrib, solat Isyak, solat Subuh. Kita dah ulang berapa kali dah? Kita dah ulang 2, 4, 6, 8, 9. Betul? 9 kali kita dah ulang. Kalau kita nak hafal ayat Quran ni, ulang 40 kali ke atas. Paling bagus ulang 100 kali. Ulang 100 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 kali. Kalau tak nak baca lagi, dengar dulu. Dengar je. Ambil satu syekh yang muslimin muslimat suka, dengar saja bacaan dia. Dengar. Tak usah buat apa-apa, dengar je. Tapi dengar konsentrasi lah. Jangan doa, dengar sambil buat tak nenas. Tak jadi. Tak jadi. Jangan dengar sambil basuh kereta, dia tak ada konsentrasi. Boleh juga dengar sambil basuh kereta, sambil buat tak nenas, tu saya tak kata salah pun. Tetapi kalau nak lebih cepat dapat, kita dengar tanpa kita buat apa-apa. Dengar bacaan tu.
Ulang. Muslimin muslimat, ulanglah surah Al-Mulk itu setiap hari. Kalau boleh 2-3 kali ulang, esok 2-3 kali, lusa 2-3 kali. Percayalah cakap saya, tak sampai 30 hari kita mudah untuk menghafaznya. Itu kelebihan Al-Quran. Itu memang kelebihan Al-Quran dah. Habis Ustaz, kenapa ramai orang tak hafal 30 juzuk tu Ustaz? Tak ada usaha, tu saja. Muslimin muslimat rahimakumullah, betul tak? Ingat Nabi hafal Al-Quran pun 23 tahun. 23 tahun Nabi hafal Al-Quran. Boleh Allah bagi satu malam je hafal, boleh. Tapi Allah tak buat macam tu. Sebab Allah nak Al-Quran itu datang dengan turutan-turutan yang Allah dah tetapkan. Itu kelebihan Al-Quran. Kalau nak hafal, baca ulang. Ayat yang pertama tu ulang. Kalau nak hafal, ulang 40 kali. Ulang, jangan hafal, ulang saja. Baca. Percayalah, habis 40 kali, masuk ke yang 50, bahkan 40 kali tu kita akan hafal. Bahkan kalau otak kita lebih cergas, mungkin 10-20 kali kita dah hafal. Surah Al-Mulk ada 30 ayat. Takkanlah 30 tahun hidup tak boleh hafal lagi, betul tak? Betul tak? Muslimin muslimat rahimakumullah, 30 tahun dah hidup ni tak apa-apa lagi surah Al-Mulk. Sedangkan itu di antara surah yang Nabi kata ia akan memberikan syafaat kepada kamu. Masya Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, mudah kita untuk beramal dengan agama ini sebagaimana agama diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian pada ayat yang ke-22, summa idza syaa'a ansyarah, kemudian jika dia menghendaki, dia membangkitkannya kembali. Apa maksud di situ? Yakni membangkitkannya setelah mati untuk diberikan balasan. Allah kata, kalau aku berkehendak, aku akan membangkitkan dia kembali. Maksudnya kita semua ini akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat nanti. Bagi orang yang beriman, kematian itu hanyalah detik yang sangat sementara. Walaupun kita tengok Nabi Muhammad tu dah wafat 1400 tahun dulu, betul? Tetapi kematian itu bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah sekelip mata saja. Itu bagi orang beriman. Bagi orang beriman, walaupun dia dah mati 1000 tahun, tetapi bagi orang beriman kematian itu adalah sekelip mata sahaja. Berbeza dengan orang kafir. Walaupun dia baru mati, dia selama benar dia mati. Kan? Iyalah, sebab dia diseksa di dalam satu lubang daripada lubang-lubang neraka. Sedangkan orang yang beriman itu berada di dalam satu taman, di dalam taman-taman syurga, duduk dalam taman syurga. Seronok, benda seronok kan sekejap, betul tak? Benda seronok ni sekejap. Macam kita makan lah, kita makan benda yang kita suka, habis dah apa yang kita makan, betul tak? Macam raya baru ni, tuan untuk muslimin muslimat balik kampung, kan sesuatu yang menyeronokkan, betul tak? Habis dah raya, betul tak? Habis dah raya. Tapi kalau kita sesuatu yang tak menyeronokkan, macam sakit, kita sakit, ya Allah, nak boleh ke sampai waktu siang tu, Allahu Akbar, kan? Nak boleh ke sampai siang tu, nak pergi hospital tu, ataupun kalau dah duduk di hospital, bila boleh keluar ni. Itu sesuatu yang tidak menyeronokkan, perasaannya kita akan rasa lama. Di dunia pun dah begitu dah. Ini kan pula berkenaan dengan akhirat. Jadi orang mukmin, bagi dia kematian itu menyeronokkan dia. Duduk dalam kubur itu sesuatu yang menyeronokkan, seperti sekelip mata. Kiamat dah. Kemudian mereka kita semua akan dikumpulkan di padang mahsyar. Allah Subhanahu wa taala dialah yang sendiri mengatur manusia dengan pengaturan-pengaturan ini. Namun manusia belum melaksanakan perintah Allah dan apa yang diwajibkannya. Bahkan manusia selalu meremehkan sebagaimana diterangkan di dalam ayat yang selanjutnya. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman pada ayat yang ke-23, kalla lamma yaqdi ma amarah. Sekali-kali jangan begitu. Allah kata kalla, janganlah macam tu wahai orang-orang kafir. Walaupun Allah bagi tahu tu pada orang kafir, tetapi kita orang yang beriman ni kena ambil berat, betul tak? Kena ambil berat. Jangan kamu kafir macam mereka. Orang kafir ni, aku suruh buat baik, dia tak nak buat baik. Aku suruh ikut Al-Quran, kamu tak nak ikut Al-Quran. Kitab-kitab terdahulu pun kamu tak nak ikut.
Kemudian bila Al-Quran datang sebagai penutup kepada sekalian kitab-kitab terdahulu pun kamu tak nak ikut, Allah kata janganlah macam tu. Sesungguhnya dia manusia itu belum melaksanakan apa yang dia, yakni Allah perintahkan kepadanya. Banyak benda kita belum buat. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Orang kafir itu memang tak buat apa-apa lah. Kita ni banyak benda yang kita belum buat kan? Banyak amalan yang masih kita tinggalkan. Banyak amalan-amalan Nabi, doa-doa Nabi, zikir-zikir yang Nabi baca yang kita tak amalkan. Betul tak? Sedangkan semuanya itu sangat penting untuk kehidupan kita, terutama di hari akhirat nanti. Semuanya akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita takut di saat manusia tidak mendirikan solat. Itu yang paling kita takut sekali. Ramai saudara mara kita ke, ahli keluarga kita ke, yang tidak mendirikan solat. Betapa rugi, betapa sia-sianya segala amal sedekah dia. Haji dia tak pergi, tak tunaikan solat, tapi haji dah pergi. Tuan-tuan kan, dah terpilih, pergilah kan. Kemudian umrah dia, zakat dia, fitrah dia, zikir dia, apa-apa sajalah kebaikan dan kebajikan yang dia buat, tidak akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya dia tidak mendirikan salat. Itu jelas. Kerana salat itu adalah kunci. Salat itu adalah kunci. Orang kafir memang tak salat. Sebab tu Allah kata di sini, banyak lagi kamu amalan yang kamu tak buat. Sudahlah kamu tak buat amalan, kamu kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu yang paling bahaya atas muka bumi ini kufur. Sekarang ni kita dibentangkan dengan pelbagai teori. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Selepas daripada pandemik ni akan berlaku juga yang dikatakan sebagai kemarau. Betul? Inflasi, hyperinflasi, dipanggil hyperinflasi. Harga barang pun duk naik ni sekarang. Tuan-tuan tengok, ABC yang harga RM4 dah jadi RM6. Betul tak? Ayam yang terbaru saya tengok RM9 di kampung Jalan Kebun tu, RM9 di kedai yang biasa jual murah RM9 tuan-tuan sekilo. Ayam pun kata kurang. Orang dekat tak tahulah berita-berita ni ada yang betul ke yang tak betul, campur ke tak campur ke, macam-macam. Sehingga ada yang suruh simpan makanan untuk setahun 2 tahun. Betul tak muslimin muslimat rahimakumullah? Dalam semua perkara ini kita orang yang beriman, kita tak terkejut. Orang beriman dia nak terkejut apa? Nabi dah bagi tahu lama, betul tak? Benda-benda ni akan berlaku. Sebelum Islam ini naik untuk kali yang terakhir, Islam itu naik di tangan Nabi Isa alaihi salam, dibantu oleh Imam Mahdi alaihi salam. Sebelum Islam itu naik, akan berlaku pelbagai perkara yang akan menguji keimanan orang-orang yang beriman. Akan berlaku. Kita tak terkejut pun, tak usah heranlah. Persediaan kita apa? Ada orang kata simpanlah beras banyak-banyak. Nak simpan banyak mana? Betul tak? Nak simpan banyak mana? Berbubuk juga nanti tak boleh makan juga, bubuk juga yang gemuk. Tuan-tuan, nak simpan banyak mana? Saya tak kata tidak simpan makanan. Saya kata Nabi peringatkan kita, Nabi perintahkan kita agar kita yang paling penting kita jaga ialah iman. Betul tak? Iman. Kerana di saat kita lapar, kita mati kerana kelaparan, ada iman, kita selamat tak? Selamat. Kita mati dalam penyakit, kita ada iman, kita selamat tak? Selamat. Semua orang tahu. Kerana mati hanya sementara. Iman itu yang akan kekal abadi hingga hari akhirat. Itu hakikat orang yang beriman. Iman paling penting. Sebab itu balik malam ni bagi tahulah isteri kita, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, seluruh zuriat keturunan kita, jagalah iman kamu. Macam mana cara nak jaga iman kamu? Jangan tinggalkan solat. Tu yang paling penting sekali. Kerana solat itu Nabi dah kata kunci. Sekiranya seluruh amalan solat kamu sempurna, maka seluruh amalan kamu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau sekiranya amalan solat wajib kamu tidak sempurna, Allah akan melihat kepada amalan-amalan solat sunat kamu untuk menyempurnakan yang wajib. Dan dilihat kepada amalan-amalan yang lain. Solat kamu dah buat, amalan lain Allah akan nilai. Solat yang wajib kamu tinggalkan, segala amalan lain Allah tidak akan kira untuk kamu. Bayangkan muslimin muslimat rahimakumullah. Jelas di situ. Selepas azan saya akan tutup dan saya doa sikit insya-Allah.
لا إله إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. Muslimin muslimat rahimakumullah. Jadi demikianlah intisari ayat 17 hingga 23 daripada surah Abasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang sikap dan sifat orang-orang kafir yang mereka walaupun diciptakan daripada air mani yang hina, namun mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memperingatkan orang-orang kafir tentang kehidupan mereka di dunia ini, kematian mereka akan dikumpulkan dan mereka akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita daripada sikap dan sifat orang-orang kafir yang selalu menjadi kacang lupakan kulit. Mudah-mudahan insya-Allah. Mari kita bersama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau menilai bacaan ayat-ayat 17 hingga ayat 23 daripada surah Abasa sebentar tadi sebagai nilaian amalan soleh bagi kami di sisi-Mu ya Allah. Dan kami bertawassul dengan amalan soleh kami ya Allah, mudah-mudahan Engkau menyelamatkan kami, menyelamatkan ahli keluarga dan zuriat keturunan kami, menyelamatkan ahli masyarakat kami dan jiran tetangga kami daripada wabak-wabak penyakit, daripada balak bencana, daripada tipu daya iblis dan syaitan, daripada tipu daya dunia ini dan harta benda kami ya Allah, daripada tipu daya musuh-musuh agama-Mu ya Allah, daripada kezaliman para pemimpin yang kufur dan munafik, daripada kejahatan iblis dan syaitan, daripada kejahatan hawa nafsu kami sendiri ya Allah. Ya Allah, Engkau permudahkanlah akan segala urusan keduniaan kami yang dapat mendekatkan diri kami kepadamu dan yang dapat memudahkan kami untuk mencari rezeki-Mu yang halal dan Engkau berkati ya Allah. Dan Engkau permudahkanlah akan segala urusan akhirat kami ya Allah, sehinggalah kami dapat masuk ke dalam syurga Firdaus-Mu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma qfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.